Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pejabat tingkatan 4 Mahat Johor. Okay, so kelas pada hari ini merupakan kelas terakhir kita lah secara online sebegini. InsyaAllah kamu semua akan pulang semula ke asrama pada hari Sabtu ini. Okay, dan kita akan bersambung kelas kita yang seterusnya, okay, secara bersemuka kembali. Okay, so untuk kelas terakhir pada hari ini saya akan cuba habiskanlah bab 7 iaitu bab koordinasi badan. So pada hari Ahad yang lepas kita telah pun melihat berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan dengan koordinasi badan. Apakah itu sistem endokrin, sistem yang terlibat dalam koordinasi badan selain daripada sistem saraf. Di mana sistem endokrin ini dia melibatkan perembesan sejenis bahan kimia bernama hormon yang dirembeskan oleh kelenjar-kelenjar endokrin yang terdapat dalam badan kita. Alright. So kelenjar-kelenjar endokrin ini dia akan menghasilkan hormon, di mana hormon ini akan merangsang fungsi tisu dan juga organ khusus, dan dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit, mempunyai kesan yang lama dan bergerak balas dengan perlahan. So gerak balas yang dihasilkan oleh hormon ini adalah perlahan. Dan dia merupakan sejenis protein. Dan kita pun melihat apakah beza antara kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Di mana kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus yang akan terus merembeskan hormon ke saluran darah, manakala kelenjar kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai duktus dan akan merembeskan hasil rembesan kelenjarnya melalui duktus untuk masuk ke dalam ruangan tertentu. Dan kita pun melihat jenis-jenis kelenjar endokrin dan juga hormon yang dirembeskan serta hasil ataupun fungsi hormon-hormon tersebut. Dan juga kita pun melihat apakah kesan ketidakseimbangan hormon terhadap kesihatan manusia. So hari ini kita pergi kepada gangguan kepada koordinasi badan. So bila melibatkan koordinasi badan, selalunya ada dua benda yang boleh menyebabkan gangguan pada koordinasi badan kita. Yang pertama ialah pengambilan dadah yang berlebihan ataupun tidak terkawal. Yang kedua ialah pengambilan alkohol yang berlebihan. So selalunya inilah dua faktor yang menyebabkan gangguan kepada koordinasi badan kita. So apa yang kita faham tentang dadah? So dadah ini merupakan sejenis bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. So bila kita sebut tentang dadah, generally bila sebut tentang dadah, ia adalah dadah yang disalahgunakan, dadah yang berbahaya. Walaupun secara generalnya bila kita sebut perkataan dadah, dia juga merujuk kepada ubat-ubatan yang boleh memberikan kesihatan pada kita. Sebab ia adalah dadah. Tapi dalam konteks ini, dadah yang dimaksudkan ini adalah dadah yang boleh mengganggu koordinasi badan kita, iaitu dadah-dadah yang biasanya disalahgunakan ataupun terlebih guna yang boleh menyebabkan gangguan pada sistem koordinasi badan kita. So dadah yang bermanfaat yang boleh memberikan kesihatan kita panggil sebagai ubat. So dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan satu fenomena dipanggil sebagai ketagihan. So ini risiko besar bagi sesiapa yang mengambil dadah secara tanpa kawalan. Dan dadah ini ada banyak jenis. Dan dia boleh menyebabkan kesan-kesan yang buruk dan berbeza kepada badan kita. Contoh kita ada dadah yang sejenis penenang, tranquilizer. So dadah penenang ini dia akan menghalang ataupun melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Dan selalunya pengguna yang mengambil dadah penenang ini akan mengantuk dan kurang cemas. So dia tak alert. Dan kesannya juga bergantung kepada dos yang diambil. Contohnya seperti dadah yang bernama barbiturate dan juga alkohol. Yang kedua kita tengok ada dadah perangsang, stimulan. Di mana dadah ini dia akan mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan, di mana pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada, highly alert terhadap perubahan sekeliling. Dan kesannya juga bergantung kepada dos yang diambil. Contoh dadah stimulan ialah seperti amfetamina dan juga metamfetamina.
Yang ketiga, kita ada inhalant. Okey, yang kita selalunya bahan kimia yang boleh disedut menerusi sistem pernafasan. Contoh seperti gam, gam, bahan pelarut, bahan-bahan yang ada bau lah, bahan gas dan sebagainya. Itulah contoh inhalant, di mana bahan-bahan kimia yang boleh disedut ini secara langsung boleh sampai ke otak dan boleh merosakkan otak, paru dan juga ginjal. Dan ubat ini sangat disukai oleh penagih dadah yang amatur, yang permulaan. Sebab apa? Ianya boleh menyebabkan halusinasi. So halusinasi adalah satu keadaan di mana benda tu tak ada, tapi dia nampak. Jadi menggambarkan dalam otaknya benda tu ada. Itulah halusinasi. Dan last sekali ialah halusinogen. So halusinogen adalah ubat ataupun dadah yang mengubah laluan impuls di dalam otak, di mana ia akan menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi dan juga boleh menjejaskan koordinasi otot dan boleh menyebabkan kita ni terdengar suara-suara ataupun terlihat objek yang tak wujud. Itulah halusinasi. Contohnya seperti ketamin dan juga LSD. Sebenarnya ubat-ubat contoh-contoh dadah yang saya sebut itu sebenarnya dia juga boleh diguna pakai untuk merawat penyakit. Contohnya seperti barbiturate untuk penyakit mental. Yang kedua, ubat amfetamin. Dan juga methamfetamin boleh digunakan untuk merawat penyakit ADHD. Attentive Deficit Hyperkinetic Disorder. Yang selalunya berlaku pada kanak-kanak. Dan kalau macam contohnya ubat seperti ketamin, boleh juga digunakan dalam untuk nak merawat sakit yang kronik. Tapi bila ubat-ubat ini disalahgunakan, dipakai tanpa kawalan dan juga tanpa sebab yang munasabah, maka ia akan menjadi dadah yang berbahaya. So, apakah kesan penyalahgunaan dadah ini? So, penyalahgunaan dadah ini akan menyebabkan ketagihan. Dan bila penagih ini mengalami ketagihan, dan jika mereka tidak mengambil dadah tersebut, ianya akan menyebabkan satu simptom dipanggil sebagai simptom penarikan ataupun withdrawal symptoms. Contoh, seorang penagih dah biasa ambil, kita ambillah heroin. Biasa ambil heroin, dia dah terpainless, khayal sebagainya. Tiba-tiba esok dia tak ada stok. Dia tak ambil heroin satu hari, dia akan mengalami simptom penarikan ataupun withdrawal, seperti contohnya menggigil, dia akan loya-loya, dia akan menjadi resah tak tentu arah dan dia akan mengalami masalah emosi. Ini adalah simptom-simptom penarikan ataupun withdrawal symptoms. So, kita tengok apakah kesannya jika kita ambil dadah yang boleh merangsang sistem saraf. Ia akan menyebabkan degupan jantung, kadar pernafasan dan juga tekanan darah kita lebih aktif, lebih bertenaga. Perasaan tidak menentu dan kita boleh menjadi ganas, violent. Kalau ambil dadah yang boleh melambatkan ataupun mendepreskan sistem saraf kita, apa yang berlaku ialah dia akan menyebabkan kita ni bertindak balas dengan lambat dengan hasil daripada rangsangan yang diterima di luar. Rangsangan yang kita terima tu kita tak dapat nak koordinatkan dengan baik ataupun dengan cepat. So dia lambat kita punya respon, mengantuk dan koordinasi ototnya lemah. Jadi lemah, tak bermaya. Dan dia juga boleh menyebabkan, jika dadah ini juga boleh mengganggu sistem saraf kita. Ia boleh menyebabkan halusinasi dan juga gangguan persepsi dan juga ilusi. So inilah bahayanya penyalahgunaan dadah. Tapi kenapa ramai orang ambil dadah? Kenapa mereka masih lagi ada ke hari ini mereka yang mengambil dadah? Sebab apa? Ada faktor utama mengapa ramai di kalangan manusia sekarang ini mengambil dan ketagihan dadah ialah sebab apa? Perasaan ingin tahu. Curiosity. Sifat ingin tahu yang terlalu mendalam. Pengaruh rakan sebaya, ini paling common. Pengaruh rakan sebaya. Dan mencari keseronokan just for fun. Ataupun last kali, ini paling orang kata antara yang paling common juga, ingin mengatasi kesedihan atau melupakan masalah. So inilah faktor-faktornya. Sebab itulah kamu tengok kenapa hari ini ketagihan dadah itulah pun bermula sejak daripada bangku sekolah lagi. Sebab apa? Pengaruh rakan sebaya. Bila kawan dia ajak dia lepak-lepak, jomlah kita try lah, tak banyak, sikit je kan.
Lama-lama sikit itulah yang akan menjadi ketagihan. Bukan sekadar dadah tapi juga rokok. Okey, rokok pun sejenis bahan yang berbahaya. Saya boleh katakan itu adalah dadah juga. Okey, sebab apa? Kamu akan ketagihan. Okey, kamu berjenjang dengan rokok ataupun vape. Okey, berjenjang dengan rokok ataupun vape, mungkin cuba-cuba. Okey, kawan-kawan ajak, tak apa, test rasa. Kan? Keluar asap. Lama kelamaan kamu akan mengalami ketagihan. Sebab apa? Bahan kimia dalam vape dan juga rokok boleh menyebabkan ketagihan. Okey. So, pengaruh rakan sebaya, pilihlah rakan yang betul, rakan yang baik, yang boleh mengajak kita ke arah kebaikan, bukannya kejahatan. Okey. Ingin tahu. Okey. Terlalu ingin tahu sangat. Okey. Jangan. Okey. Jika benda yang kamu nak tahu tu adalah benda yang memang confirm memudaratkan, maka lupakan hasrat kamu dan jauhinya. Okey, tapi jika ingin tahu juga, berjumpalah dengan orang yang betul. Okey, berjumpalah dengan orang yang betul, contohnya cikgu kamu. Okey, untuk menerangkan apakah benda ini. Tak salah bertanya, jangan cuba-cuba nak tahu. Okey, kemudian apa? Mencari keseronokan for fun. Okay, bosanlah duduk sana duduk sini, jomlah kita ni high sikit kan, pergi clubbing sebagainya. Okay, mencari keseronokan dengan dadah. Keseronokan itu akan memakan awak satu hari nanti. Okay, dan seterusnya lah mengatasi kesedihan, nak lupakan masalah, stres. Okay, sedih, break up dengan boyfriend, girlfriend. Okay, sedih kena marah dengan mak ayah, ambil dadah. Terlalu stres, okay, tak boleh handle. Contohnya artis-artis. Okay, stres sangat dengan kehidupan sosial, orang mencari sana, tak ada privacy, stres, minum arak, ambil dadah. Okay, inilah antara budaya hidup yang tak sihat. Okay, ingat kita ni orang Islam. Okay, kita ada Allah. Okay, kalau kamu stres, sujudlah kepada yang Maha Satu. Dia yang Maha mendengar. Okay, itulah ubat yang terbaik untuk kamu. Okay, jangan sekali-kali kamu beralih ke arah dadah ataupun alkohol semata-mata nak melupakan masalah kamu. Okey, baru cerita sekali dah break up, dah stres. Okey, jodoh tu ada, cari je. Okey. So inilah antara faktor yang menyebabkan berlakunya penyalahgunaan dadah yang serius. Okey, so jangan cuba-cuba pandai. Okey, banyak mudaratnya. Okey, even dalam Islam pun hukum rokok dan juga vape telah pun difatwakan haram. Okey, benda yang haram kenapa nak ambil? Kenapa nak cuba-cuba? Okay, tanggung dosa masuk neraka. Okay, alright, so inilah benda yang boleh menyebabkan berlakunya penyalahgunaan dadah. Okay, dan apakah kesannya penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan? Pertama, berlakunya ketidakseimbangan hormon. Okay, di mana badan kita akan mengalami ataupun terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Okay, tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku langsung perkembangan fizikalnya. Okay, dan gejala ketidakseimbangan hormon ini dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental penghidapnya, badan yang terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus dan murung serta kurang daya ingatan. So, bila kita ambil dadah ini, dia akan menyebabkan rembesan hormon ini tidak betul. Berlakunya hormon imbalance. Bila berlaku hormon imbalance, okay, pertumbuhan kamu terganggu. Okay, secondary sex karakteristik kamu terganggu. Semua terganggu. Ingatan kamu lemah dan sebagainya. Jangan ambil dadah. Yang kedua, menyebabkan pertuturan tidak jelas. Okay, contohnya kita ambil alkohol. Okay, dia akan memberi kesan buruk kepada otak kita. Dekat kita punya speech center. Dia akan menyebabkan depression. Okay, sebelum menyebabkan depression, dia akan menyebabkan orang ini bila bercakap dalam bentuk slur. Okay, dan bercakap pun tak betul. Okay, tak difahami. Jenis yang tak jelas dan juga meracau. Okey. Yang ketiga, boleh menyebabkan tindakan refleks yang lambat. Ingat, tindakan refleks sangat penting, okey, untuk mengelakkan diri kita daripada bahaya. Okey, itulah fungsi tindakan refleks. Kalau kita ambil dadah yang bersifat depression, okey, seperti alkohol contohnya, ataupun psychoactive drugs, okey, dia akan menyebabkan hantaran impuls lambat, tindakan refleks pun lambat. Okey, contoh kena paku tu tajam, bahaya, berkarat. Okay, tapi sebab kita dah ambil bahan-bahan ataupun dadah yang menyebabkan berlakunya depression, impuls tu lambat sampai kepada efekta, menyebabkan kita dah pun tercedera sebelum kita tersedar. Okay, so sangat-sangat berbahaya. Okay, last kali lah, hilang keseimbangan. Paling common ialah alkohol lah.
Okey, jika berlebihan kamu akan dapati orang yang mabuk, okey, dia jalan pun tak betul, terhuru hayang, okey, cakap pun tak betul, mental pun tak betul, okey, bersifat agresif dan juga ganas. Okey, so koordinasi otot mereka sangat lemah dan mengakibatkan cara jalan mereka tidak betul, terhuru hayang dan juga hilang keseimbangan badan. Okey, so itu ialah kesan penyalahgunaan dadah dan juga alkohol kepada koordinasi badan. Bagaimana pula dengan kepada kesihatan fizikal dan mental? Okey, pertama, orang yang terlalu banyak mengambil dadah secara berlebihan ataupun alkohol secara berlebihan, lama kelamaan dia akan mengalami satu penyakit dipanggil sebagai sirrosis hati. Okey, sirrosis hati. Okey, di mana sirrosis hati ini adalah peringkat terakhir dalam kegagalan fungsi hati. Okey, hati ini bertindak sebagai organ yang bertanggungjawab terhadap pelbagai proses metabolisme. Okey, seperti proses penyimpanan makanan, proses-proses yang melibatkan pembuangan bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan kumuh dan sebagainya. Okey, bila hati gagal berfungsi, maka akan berkumpullah bahan-bahan yang berbahaya, bahan-bahan bertoksik dalam badan kita, menyebabkan kita akan mengalami penyakit yang lebih teruk. Okey, di mana apa yang berlaku ialah dalam sirrosis hati, hati kita akan menjadi kecil, dia akan mengecut, okey, dan akan banyak tisu-tisu fibrous yang berada dalam hati kita dan menyebabkan hati kita ni memang kata berbuntil-buntil, okey, memang kecil, okey, memang kecil dan sangat-sangat teruk. Okey, so inilah sirrosis hati. Okey, so dia boleh menyebabkan hati kita menjadi keras, berparut, okey, dan tak boleh berfungsi dengan baik. So orang yang ada sirrosis hati selalunya terpaksa memerlukan organ transplant, iaitu pemindahan hati daripada orang lain. Okey, itu saja jalan dia. Alright. Kedua, kita ada ulcer perut. Okey, alkohol terutamanya boleh menyebabkan ulcer perut. Bila minum banyak sangat alkohol, okey, dia akan menyebabkan ulcer perut. Okey, di mana ulcer perut ini juga ataupun dipanggil sebagai ulcer peptik merupakan keadaan di mana selaput dalam perut kita ini akan mengalami luka. Okey, so ulcer itu adalah luka. Okey, dalam perut kita ada lapisan mucus yang akan melindungi perut kita daripada bahayanya asid dalam perut. Bila minum alkohol, selaput itu akan mula menipis dan akan menyebabkan kita punya lining perut kita akan terdedah kepada bahaya. So dia akan menjadi luka dan cedera dan berdarah. Dan lama kelamaan jika tidak berhenti, dia akan menyebabkan berlakunya kebocoran pada perut kita. Okey, peptic ulcer tersebut. Okey, dia menyebabkan stomach dia akan pecah. Okey, so ini bahayanya. Dan selalunya pesakit akan mengadu pedih ulu hati ataupun pedih ataupun sakit di kawasan ulu hati ataupun di kawasan perut ini, dan akan berasa kembung perut, loya dan juga mengalami muntah. Okey, so ini sangat-sangat serius. Okey, dan kita ada pelakuan ganas, mental problem. Okey, orang yang mengambil dadah yang berlebihan seperti dadah perangsang, amfetamin ataupun amfetamina, okey, akan terangsang. So dia akan menyebabkan sel-sel otak dan juga meningkatkan kadar metabolisme badan. So orang-orang ini boleh bersifat agresif, okey, dan boleh menyerang orang tanpa sebab. Okey, dan sama juga macam orang yang minum alkohol secara berlebihan, dia akan mengalami masalah di mana dia ada masalah di mana sistem saraf dia tak betul, dia jadi haywire. Okey, so apa yang berlaku ialah dia akan boleh bertindak secara agresif, okey, ataupun boleh menjadi seperti orang gila, ketawa seorang-seorang lah, bernyanyi dan sebagainya. Okey, tapi dia boleh bertindak di luar jangkaan kita dan boleh menjadi agresif. Okey, dan last sekali ialah halusinasi. Di mana dalam konteks halusinasi, dadah yang boleh menyebabkan halusinasi itu halusinogen, dia boleh mengubah persepsi seseorang pengguna. Okay, benda tu tak ada tapi dia nampak betul ada depan mata dia. Okey, itulah bagian-bagian halusinasi. Okey, bahayanya halusinasi kalau contoh ambil dadah halusinogen. Okey, dekat tingkat 34, okey, tiba-tiba ada rama-rama. Dia nampak rama-rama, tak ada rama-rama. Dia nampak rama-rama terbang, dia kejar, jatuh. Itu bahayanya dadah halusinogen, membayangkan sesuatu yang tidak ada. Okey, so itu berkenaan bahayanya dadah, kena penyalahgunaan dadah. So jangan berani cuba-cuba nak ambil dadah, jangan berani nak cuba minum arak, jangan merokok, jangan isap vape. Okey, sesungguhnya Islam itu baik, syumul. Okey, kenapa Allah haramkan arak? Okey, dan dengan pengharaman arak jugalah ulama mengkiaskan hukum mengharamkan arak itu
dengan mengharamkan benda-benda yang boleh memberi kemudaratan lain seperti rokok dan dadah yang berbahaya. Okey, ikut sahaja apanya ulama dah tekankan, ulama dah sebut, Nabi dah sebut, Al-Quran dah sebut. Kenapa nak menyimpang? Okey, so ikut yang betul. Okey, so minda yang sihat, okey, healthy mind, healthy body. Okey, senyum selalu, sokmo. Okey, so pentingnya minda yang sihat, hari-hari kena positif. Okey, positive energy, positive mind. Okey, kena senyum walaupun depan tu kerja melambun. Okey, kena sentiasa positif. Okey, so minda yang sihat, okey, didefinisikan sebagai keupayaan otak untuk menakul dan berfikir, iaitu mampu membuat pertimbangan yang logik sebelum tindakan diambil. So ini definisi bagi minda yang sihat. Okay. So minda yang sihat ialah orang itu boleh berfikir dengan waras, okay, boleh membuat keputusan yang baik, okay, dan boleh bertanggungjawab terhadap tindakan yang diambil. Okay. Dan orang yang mempunyai minda yang sihat juga merujuk kepada sikap yang positif, independence, berdikari, penyayang dan juga bertanggungjawab. Okay. So inilah yang dipanggil sebagai minda yang sihat. So individu yang ada minda yang sihat ini, dia ada beberapa ciri. Okay, yang pertama ialah boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar, mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya, boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan gembira, okay, sanggup menerima cabaran, okay, mampu membezakan antara yang betul dengan yang salah, bertanggungjawab, hidup tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan, bebas daripada prasangka, berfikiran terbuka dan tidak beremosional, dan mampu menakul. Okay, so kamu boleh tengok setiap poin-poin ini. Okay, contoh saya ambil poin apa? Mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Okay, contoh ular depan. Kalau dia tiba-tiba dia pergi ke depan, dia cuba nak pegang ular tu, itu maknanya tak sihat mental dia. Okay, maknanya ular benda yang berbahaya, so kita akan lari. Alright, sanggup menerima cabaran, bagus, tapi bukan cabaran yang pelik-pelik. Kan, aku cabar kau, kau terjun bangunan 10 tingkat, itu adalah cabaran yang tak betul. Okay, itu minda tak sihat. So kena tengok konteks cabaran yang betul. Contohnya aku cabar kau cuba dapatkan A straight SPM tahun depan. Itu cabaran yang baik. So itulah minda yang sihat, dia sanggup ambil cabaran tersebut. Yes, I can do it. Okay, tengok bebas prasangka. Okay, jangan asyik nak bersangka buruk dengan orang lain. Dalam Islam mengajarkan bersangka baik, walaupun benda tu nampak macam tak baik, bersangka baik. Okay, berfikiran terbuka, open mind. Okay, and not too emotional, jangan terlalu emosi sangat. Okay, come on babe, relax. Okay, chill. Alright, dan mampu menakul. Okay, mampu berfikir dengan waras. Alright, so apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda ini? Yang pertama ialah tekanan mental. Okay, so tekanan mental boleh menjejaskan minda. Okay, stress, depressed, whatsoever you press. Okay, do not to distress, relax. Okay, do not to depress. Okay, life is important too. Okay, tapi life ni pun kita go on. Okay, life must go on. Okay, so tekanan mental ni kena kita pandai, kena manage. Okay, so kita kena pandai how to release our stress, how to control ourselves, to control our inner self. Dalaman kita tu penting untuk dijaga macam mana. Okay, kena kata channel kita punya stress tu pada benda yang baik. Alright. Yang kedua, apa ni konteks apa? Macam penyalahgunaan dadah tadi saya sebut kan. Salah guna, terlebih guna boleh menyebabkan masalah mental, keganasan, violent. Okay, macam apa? Tak boleh nak fikir secara waras dan sebagainya. Okay, apa ni, penuaan. Okey, orang tua, okey, orang yang dah tua, okey, yang macam tak boleh berfikir dengan baik. Okey, bila kita makin tua, lama kelamaan semua fungsi-fungsi sel kita juga akan menurun, termasuklah sel otak. Okey, so kenalah faham orang tu macam mana. Okey, so kita kena bersangka baik. Okey, kemudian apa? Kita tengok pada ketidakseimbangan hormon imbalance. Okey, jika hormon tak stabil, semua tak stabil. Contohnya macam orang perempuan, okey, berlakunya simptom prahid ataupun PMS, premenstrual simptom. Okey, di mana sebelum berlakunya haid tersebut, kadang-kadang berlakunya ketidakseimbangan hormon. Okey, estrogen naik ke turun ke sebagainya. So bila hormon imbalance,
dia punya emosi pun imbalance. Okay, dengan sakit lagi, so memang akan mengganggu mental dia. Okay, so semua boleh mempengaruhi kesihatan minda. Okay, kecederaan pada bahagian otak, okay, mungkin sebab kejakitan ke, kemalangan ke, tumor ke, sometimes pemikiran kita boleh berubah. Kita punya kesihatan minda kita boleh berubah. So kena ambil faktor ni juga, kena tanya kau ni ada trauma ke di kepala otak kau ni. Okay, ke macam dia sakit ke apa, so kita kena faham. Okay, so ini adalah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kesihatan minda kita. Okay, so minda yang sihat. Okay, bila kita ada minda yang sihat, healthy mind, kita akan ada healthy attitude. Okay, so kita boleh memberikan positive vibe, positive energy kepada orang sekeliling kita. Contohnya kepada keluarga, okay, dapat membina keluarga yang bahagia, alhamdulillah, membuat keputusan yang bijak, okay, dan boleh menjadi tauladan kepada ahli keluarga yang lain. Okay, pada tempat kerja pula, okay, menjalin hubungan dengan rakan sekerja ataupun dalam konteks kamu, kawan-kawan di sekolah. Okay, menjalin hubungan yang baik antara cikgu ke, antara rakan sekerja ke, majikan ke, okay, dan boleh menghasilkan kerja yang berkualiti. So bila kita ada minda yang sihat, kita boleh menakul dengan baik, boleh buat kerja dengan baik, boleh menghasilkan kerja yang terbaik. Okay, dan juga boleh menjadi orang yang berdisiplin. Okay, so berarti bila kamu tak ada minda yang sihat, kamu tak boleh berdisiplin yang baik, tak boleh berfikir dengan baik. Okay, kepada masyarakat keseluruhannya, okay, boleh belajar menangani kritikan dan juga tomahan orang lain. Tak apa, relax. Oh, kau kata aku, it's okay, it's like, you can say whatever you want. Okay, I am I. Okay, aku adalah aku tahu apa aku buat. Kau nak kata-kata lah, it's okay, fine. Itulah namanya positive thinking. Okay, boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar-tukar fikiran dan juga boleh membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Okay, dan kepada negara yang besar punya, kepada negara, okay, kita boleh berfikir dengan positif. Okay, kenapa berlakunya percaturan sedemikian, why, okay, boleh mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan moral, okay, mengamalkan cara hidup yang sihat dan dapat menjanakan ekonomi negara. Okay, minda yang sihat, fizikal yang sihat, semangat yang lebih baik, okay, iktizam yang lebih baik, kerja lebih baik, boleh menjana ekonomi dengan lebih baik, boleh menjana pembangunan negara yang lebih baik. Okay, semua yang daripada sini. Sini. Okay, so kena jaga kita punya kesihatan minda. Okay, so ini saja kelas kita pada hari ini. Kelas terakhir kita secara online. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu depan secara bersemuka. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.